Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 5. Meneruskan lagi bab 6 cabaran selepas pembentukan Malaysia di bawah tajuk pembangunan ekonomi. Okey, masih ingatkah bahawa cabaran itu maksudnya masalah? Jadi kita telah mengkaji pelbagai masalah yang dihadapi oleh Malaysia ketika di awal penubuhannya. Okey, dari sudut politik, dari sudut sosial dan kita masuk dari sudut ekonomi. Oleh itu, diminta para pelajar memberi perhatian bahawa di hujung pengajaran ini, para pelajar boleh menjelaskan langkah-langkah mengatasi isu pembangunan dan ekonomi. Ingat ya, menjelaskan tentang langkah-langkah. Okey. 6.4 Isu pembangunan dan ekonomi. Kerajaan telah membentuk rancangan pembangunan 5 tahun. Cikgu pernah jelaskan kepada para pelajar pembangunan 5 tahun. Apa pembangunan 5 tahun itu? Iaitu satu pelan ekonomi yang dijalankan setiap 5 tahun sekali oleh kerajaan dan kita namakan dia sebagai Rancangan Malaysia Pertama, cukup 5 tahun. Selepas itu, Rancangan Malaysia Kedua. Habis 5 tahun lagi, kita masuk Rancangan Malaysia Ketiga. Sampailah sekarang, pelajar boleh Google, kita berada pada Rancangan Malaysia ke berapa. Okey, Rancangan Malaysia Pertama. Dalam usaha menangani isu pembangunan dan ekonomi negara, kerajaan memperkenalkan Rancangan Malaysia Pertama. Antara isu yang dihadapi, isu itu juga bermaksud masalah ya. Termasuklah kedudukan sosioekonomi penduduk berpendapatan rendah serta taraf pendidikan yang masih rendah. Pelbagai usaha dilaksanakan oleh kerajaan bagi meningkatkan taraf hidup rakyat melalui rancangan ini. Jadi pada awal penubuhan Malaysia, kita berada dalam rancangan Malaysia Pertama. Jadi beberapa masalah dihadapi oleh kerajaan, antaranya berkaitan dengan pendapatan penduduk yang rendah, tahap pendidikan juga masih rendah. Okey, kita lihat dari segi isu pembangunan ekonomi. Apa masalah dalam ekonomi? Pertama, kita terlalu bergantung pada ekspor getah dan biji timah. Okey, yang kedua, kejatuhan harga bahan mentah. Yang ketiga, penduduk yang terlibat dalam bidang pertanian masih ketinggalan terutama penggunaan teknologi dan peralatan. Seterusnya, petani masih merupakan golongan berpendapatan rendah. Yang kelima, pertanian komersial lain masih kurang diusahakan oleh petani. Jadi pada peringkat awal penubuhan Malaysia, inilah masalah yang kita hadapi dari sudut ekonomi. Okey. Jadi bagaimana kerajaan mengatasinya? Yang pertama, mempelbagaikan kegiatan ekonomi, pertanian dan industri pemprosesan. Yang kedua, mencari pasaran baru bagi getah dan biji timah. Yang ketiga, mempelbagaikan bidang pertanian terutama kelapa sawit dan koko. Yang keempat, mempelbagaikan keluaran komoditi negara. Okey. Komoditi maksudnya barang dagangan. Okey, jadi kat sini pelajar kena tengok bahawa untuk tajuk isu pembangunan ekonomi, kita ada isu, kita ada cara mengatasi. Jadi pelajar tengok kalau masalah kita terlalu bergantung pada ekspor getah dan biji timah. Jadi tengok dekat yang biru bawah tu, kotak usaha mengatasi. Apa kerajaan buat? Kerajaan telah mencari pasaran baru bagi getah dan biji timah. Kerajaan telah mempelbagaikan tanaman daripada kita masuk kelapa sawit dan koko. Bukan lagi getah dan biji timah saja. Kemudian kita mempelbagaikan kegiatan ekonomi pertanian. Okey, maksudnya tanam macam-macam lagi. Dah kita tanam, contoh kita buka ladang nenas. Kita buka pula industri pemprosesan, maksudnya buka pula kilang nenas. Okey, kita proses nenas untuk menjadi satu bahan yang boleh dijual. Okey, itu cara dia. Okey, sekarang kita tengok pula berkaitan dengan isu taraf hidup yang berbeza. Taraf hidup berbeza ni maksudnya setiap kaum ada yang senang, ada yang susah, ada yang sederhana. Okey, jadi apa kerajaan buat?
Melancarkan program pembangunan negara berasaskan satu rancangan bersepadu. Menggerakkan aktiviti perkilangan dan pembuatan negara dengan membuka kawasan baru. Mempercepatkan integrasi dalam kalangan penduduk dan negeri di Malaysia. Kemudian mendapatkan bantuan Bank Dunia. Okey, maksudnya macam ni. Sebab taraf hidup kita berbeza. Jurang ekonomi antara rakyat A dengan rakyat B tu katalah seorang tu terlalu kaya, seorang tu terlalu miskin. Jurangnya sangat luas. So kerajaan buat apa? Pertama sekali, buatlah rancangan pembangunan negara. Okey. Kerajaan buka lebih banyak kilang di kawasan-kawasan baru. Kenapa buka banyak kilang? Supaya ramai yang boleh bekerja kilang. Okey, dapat gaji banyak. Okey, yang ketiga, nak percepatkan integrasi, maksudnya ke perhubungan di antara penduduk dengan negeri-negeri lain ni dipercepatkan. Tak mau ada negeri yang ketinggalan. Contoh, zaman dulu Kelantan sangat jauh lebih mundur daripada negeri di kawasan pantai barat seperti di Selangor, Perak dan sebagainya. Jadi kerajaan nak pastikan setiap negeri itu ekonominya sekata. Jadi salah satu cara adalah dengan cara mempercepatkan integrasi. Bina jalan raya, buat highway. Okey, kita boleh ke satu negeri itu dengan lebih cepat. Kemudian kita mendapatkan bantuan Bank Dunia, okey, untuk projek-projek pembangunan lah. Kemudian yang seterusnya adalah isu berkaitan peluang pekerjaan yang terhad, kadar pengangguran yang meningkat dalam kalangan penduduk di Malaysia lah. Jadi kerajaan buat apa? Pusat latihan vokasional dan teknikal meluaskan peluang pekerjaan kepada penduduk. Okey, ini biasalah. Okey, pelajar-pelajar, kalau awak tengok, ini adalah hanya ada 3 isu yang pelajar kena hafal. Satu berkaitan dengan pertanian. Okey. Yang kedua berkaitan dengan taraf hidup. Yang ketiga berkaitan dengan isu pekerjaan yang terhad, kadar pengangguran yang meningkat. Okey, ada satu yang cikgu tertinggal di sini, iaitu berkaitan dengan kelahiran. Yang tu kita akan terang pada slide yang akan datang. Okey, tidak masuk dalam video ni. Sekian, terima kasih.